pihak Kementerian Dalam Negeri telah melakukan rampasan ke atas barangan seperti jam kerana ia mempunyai unsur-unsur seperti warna-warna bendera golongan LGBT dan memang tertera di dalam jam tersebut diterakan dengan perkataan LGBT. Tindakan KDN ini mendapat pelbagai reaksi daripada masyarakat. Tapi apa yang saya nak review ialah berkenaan dengan reaksi daripada figura-figura tertentu yang sememangnya nampak sangat menyokong LGBT dengan cara mereka mengejek dan menyindir pihak KDN seolah-olah tindakan pihak KDN itu terlalu takutkan bayang-bayang, tak logik sebab takutkan warna pelangi, keterbelakang. Malah ada yang mengatakan bahawa tindakan KDN itu berunsurkan politik dan lebih kelakar lagi mereka menyalahkan PAS dalam tindakan ini. Begitulah pengaruh PAS ya. Dalam sebarang bentuk tindakan yang cuba menyelamatkan masyarakat, selalunya dikaitkan dengan PAS. Itu satu impak yang baguslah terhadap masyarakat. Baik. Adakah tindakan KDN ini seperti takutkan bayang-bayang, tidak logik dan satu perkara yang bodoh? Sebenarnya tidak. Sebab jam tersebut seperti dalam gambar ini menunjukkan bahawa secara terangan terdapat 6 warna sahaja. 6 warna sahaja ini adalah sangat popular dan telah dikenal pasti, telah disahkan sebagai warna-warna kepada bendera LGBT, bendera pride mereka. Sedangkan warna pelangi adalah lebih daripada 6. Dan di dalam jam tersebut juga tertulis dengan perkataan LGBT. Oleh itu, kenapa disindir tindakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang ingin menyelamatkan generasi kita? Ada pihak yang akan bertanyakan pula, kenapa kita perlu takut sangat? Kenapa kita perlu was-was sangat dengan golongan ini? Adakah anda masih berada di takut yang lama? Adakah anda tidak membaca berita-berita semasa dunia tentang apa yang berlaku oleh masyarakat apabila menerima golongan ini? Kita ambil sebagai contoh di Amerika Syarikat. Kenapa saya ambil contoh Amerika Syarikat? Kerana Amerika Syarikat adalah lubuk kepada LGBT. Amerika Syarikat lah antara negara pertama yang mempunyai masyarakat yang begitu terbuka terhadap LGBT pada tahun 1974. Ianya bermula. Tetapi apa kesannya pada hari ini? Kesannya kita dapat lihat sekolah awam telah dipaksa untuk membuka satu silibus yang mengajar kanak-kanak seawal umur 5 hingga 7 tahun untuk belajar mengenai dengan LGBT, belajar berkenaan dengan transgender. Dan sekolah-sekolah ini bukanlah sekolah swasta, sebaliknya sekolah awam. Sejak pemerintahan liberal John Biden dan pengurusannya, maka ideologi LGBT telah dipaksa masuk, bukan lagi menjadi satu option tetapi telah menjadi satu wajib untuk diterima oleh masyarakat US. Ini menyebabkan masyarakat US merasakan mereka ditindas, terutama sekali wanita. Kerana apa? Antara isu yang terbesar di negara Amerika Syarikat sekarang ialah berkenaan dengan ideologi transgender yang dipaksa untuk diterima oleh wanita baik di sekolah ataupun di dalam arena sukan. Akibat daripada paksaan untuk menerima transgender, membenarkan transgender masuk ke dalam tandas wanita, berlaku beberapa insiden wanita-wanita telah dirogol, pelajar-pelajar wanita telah diserang. Seperti yang tertera di dalam klip ini. Ini amat merisaukan. Ia juga merisaukan ibu bapa apabila anak-anak mereka yang terdedah kepada lelaki yang boleh masuk ke dalam tandas wanita dengan hanya memakai seperti seorang wanita. Di Peru sebagai contoh, seorang lelaki telah menyamar sebagai seorang transgender dengan memakai pakaian wanita dan telah mengambil video ketika pelajar-pelajar wanita ini menukar pakaian atau melakukan sesuatu kebiasaan di dalam tandas.
Kenapakah ini berlaku? Kerana apabila kita menerima golongan ini, maka kita akan membuka satu pintu kepada pintu yang lain. Antara pintunya ialah apabila transgender dibuka untuk diterima masuk ke dalam tandas wanita, maka kita akan membuka peluang pintu kepada penjenayah-penjenayah yang boleh menyamar sebagai wanita untuk masuk dalam tandas wanita. Penjenayah seksual. Itu saya tidak bincangkan lagi bagaimana transgender ini mengambil alih peluang wanita di dalam sukan Olimpik sebagai contoh, sukan renang sebagai contoh, atau di dalam mana-mana arena seperti pekerjaan yang diambil alih oleh transgender. Bagaimana anugerah tokoh wanita sepatutnya diberikan kepada wanita yang dilahirkan sebagai wanita telah diberikan kepada seorang transgender, iaitu seorang lelaki yang berpakaian seperti wanita. Nah, apabila kita mula menerima, lama kelamaan, bila sudah menjadi satu yang normal, apabila penerimaan kita ini memberikan bahaya kepada kita dan kita cuba menentangnya, maka kita akan dipanggil sebagai transphobic ataupun bigot. Jadi itulah di antara perkara penting yang kita perlu waspada. LGBTQ bukan satu isu yang simple, bukan satu isu yang mudah atau kecil. Sekali diterima, bahayanya tidak terkira. Baik, itu sahaja daripada saya, Nur Hidayati binti Maidin. Kita akan bersiaran lagi untuk review beberapa isu semasa yang melibatkan maslahat wanita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.